Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Majlis yang keempat, segala sesuatu mengenai taubat. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani di majlisnya di ribatnya pada pagi Ahad 10 Syawal tahun 545 Hijriyah. Timbulnya iman sesudah Islam. Dapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man futiha lahu babun minal khair fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Barang siapa yang dibukakan pintu dari kebajikan, maka hendaklah dia menggunakan peluang itu. Kerana sesungguhnya dia tiada mengetahui bila pintu itu akan ditutup di mukanya. Wahai kaumku, gunakanlah peluang hidup ini selama pintunya masih terbuka. Kerana sedikit masih lagi pintu itu akan tertutup di mukamu. Gunakanlah masa sekarang untuk memperbanyakkan kebajikan selama kamu berkuasa melakukannya. Gunakanlah peluang sekarang ini untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Masuklah ke dalam gerbangnya selagi pintu gerbangnya masih terbuka buat kamu. Gunakanlah peluang sekarang ini untuk berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala selagi pintunya masih terbuka. Gunakan masa ini untuk memasuki ke dalam kumpulan orang-orang yang soleh selagi ada masanya. Wahai kaumku, binalah agama kamu semula mana-mana yang sudah kamu robohkan. Cuci diri kamu mana-mana yang sudah kamu najiskan. Mana-mana yang sudah rosak hendaklah segera diperbaiki. Mana-mana yang keruh hendaklah segera dijernihkan. Hak-hak orang yang kamu rampas hendaklah dikembalikan. Kemudian kembalilah kepada Tuhan kamu, Tuhan Azza wa Jalla, dan jangan kamu lari dan tinggalkan dia lagi. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, nasihat dan wasiat, iktibar dan pengajaran muhasabah yang jujur, muhasabah dengan sebenarnya, supaya kita menjadi orang yang selamat dan orang yang berjaya, orang yang bijaksana. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal mauti." Orang yang bijak itu sentiasa muhasabah dirinya dan sentiasa bersedia, bersiap siaga dengan amalan-amalan untuk hari pertemuannya dengan Allah. Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hendaklah seorang melihat apakah persiapannya untuk hari esok. Syekh Abdul Qadir Jilani membacakan kepada kita sebagaimana yang diriwayatkan, "Man futiha lahu babul khair fa innahu la yadri mata yughlaq anhu." Siapa yang telah dibuka baginya pintu kebaikan, maka bersegeralah, kerana dia tak tahu bila ditutup. Kalau kita melihat jiwa dan diri kita ini, ada hari semangat buat baik, ada hari tidak. Ada hari kita memilih keimanan dan ada hari kita memilih kefasikan. Maka jiwa ini ke depan dan ke belakang. Kehendak kita juga begitu. Maka kita perlu pandai membaca diri kita.
Kalau gagal mengenali diri, maka kita gagal untuk meletakkan diri kita di kalangan orang yang berjaya. Kerana itulah dahulu disebut, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia pasti akan kenal Tuhannya. Mengenal diri bukan sekadar dari sudut daripada mana asal usul kita. Daripada tiada kepada ada, daripada hina kepada mulia, daripada lemah kepada kuat, daripada bodoh dan jahil kepada berilmu, daripada bisu hingga berkata-kata, daripada pekak hingga mendengar, daripada lemah berjalan merangkak sehingga berlari pantas. Itu yang kita lihat evolusi kita. Maka mengenal dari sudut penciptaan kita, mengenal dari sudut siapa yang menciptakan kita, mengenal diri bagaimana kesudahan kita, mati. Sesudah wujud, maka tidak wujud. Sesudah dikenali, tidak dikenali. Sesudah didampingi, ditinggalkan. Sesudah ramai, bersendirian. Sesudah gembira, maka ketakutan dan kebimbangan. Kita kenal diri kita lagi. Maka bila kita mengenal diri kita dengan sebenar, dengan sungguh, kita tahu siapa pencipta. Maka pencipta kita Allah SWT memberi peluang yang sama pada manusia. Peluang yang diberikan masa. Peluang yang diberikan usia kita. Bahkan dalam usia itu ada kelapangan kita, ada kesibukan. Kelapangan dan kesibukan ini perkara yang subjektif. Bergantung pada kita. Kalau kita cintakan sesuatu, kita sibuk dengan benda tu. Bila kita bencikan sesuatu, untuk perkara itu kita tidak mempunyai kelapangan kita. Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, baginda menyatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat ramai manusia yang rugi. Nikmat sihat dan nikmat kelapangan. Sihat dan kelapangan ini berada di bawah nikmat usia, umur. Dan lihat apa bicara Syekh Abdul Qadir. Supaya kita menghargai usia yang juga merupakan peluang. Selagi mana kita hidup, berarti kita ada peluang. Bila mana kita mati, maka kita tutup peluang. Sebab itu ramai orang mati minta kembali peluang untuk hidup walau sekejap. Kerana sebenarnya orang beriman tidak memerlukan peluang yang banyak. Maksudnya tak perlulah umur banyak-banyak. Tetapi bila kita pandai memanfaatkan peluang yang ada, maka kita berjaya. Lihat bagaimana nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani untuk kita mengambil peluang ini. Maka kata beliau, dimulakan dengan begini. Bila dibuka kepada kamu pintu kebaikan, maka cepat-cepat lakukan kerana kamu tak tahu bila ditutup. Baik, letak itu agenda hidup kita. Terdetik sahaja, terilham saja untuk buat baik, maka buat. Jangan dirosakkan dengan cara ditangguhkan, atau dengan cara alasan, atau dengan sebab kawan-kawan. Kalau sekiranya kebaikan yang Allah ilhamkan pada kita, pertama kita tangguhkan, yang kedua kita cari alasan, dan yang ketiga kerana kawan-kawan. Ilham kita baca Quran, nak baca Quran ni. Tak apalah petang sikit, habis. Tak ada dah. Jangan harap petang tu kita dapat. Atau kita berkata, baca Quran, baca Quran kita, aku ada kerja ni, sibuk ni, alasan. Mana dah nak buat itu, nak buat ini, habis. Ataupun kawan, baca Quran, kawan kata, jomlah kita ngeteh dulu. Boleh juga, maka habis. Maka tiga perkara ini merosakkan amalan dan ilham kebaikan. Kerana itu bila kita diilham, mesti ada mubadarah, yakni kesegeraan. Allah ilham je kita buat. Ilham nak sedekah, sedekah cepat. Ilham nak solat, solat cepat. Ilham untuk membaca, baca. Maka yang lain ikut turutan, queue. Tapi kalau kebaikan yang Allah ilhamkan, kita kadang-kadang ilham nak telefon mak je. Kebaikan nak telefon mak. Tak apalah petang sikit. Pagi mak tidur kot. Pagi mak sibuk. Jangan. Kita akan menyesal. Nanti sampai petang, mungkin kita tak buat. Atau mungkin kita tak berpeluang bercakap dengan dia.
Kerana bila Allah ilhamkan, dah berlaku connection antara kita dengan orang yang diilhamkan. Kadang-kadang kita duk teringat nak telefon orang ni lah. Sebenarnya orang tu juga terilham yang sama. Dan orang tu juga telah dilapangkan waktunya. Maka kita kena tahu, ilham ni dia bukan datang dengan kita katakan tanpa sebab. Melainkan dia sudah disediakan semua kemudahan tadi. Kita diilhamkan untuk baca Quran sebagai contoh. Allah dah lapangkan waktu kita. Allah dah susung hidup kita bahawa benda tu boleh buat. Yang lain-lain boleh buat kemudian. Kalau kita tak mengambil peluang yang Allah ilhamkan, maka kita rugi. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Maka Allah ilham pada jiwa ini yang baiknya dan yang buruknya. Maka untunglah orang yang menyucikannya, maka rugilah orang yang menajisinya. Allah sebut dalam Quran, Allah akan ilhamkan kita ni dengan benda baik atau benda jahat. Maka untunglah orang yang bila diilham je benda baik, terus buat. Maka ini disebut sebagai zakkaha. Dia terus melakukannya, membersihkan dirinya. Kerana setiap kebaikan adalah membersihkan diri kita. Bukan membersihkan dari dosa kita. Bukan membersihkan iman kita. Iman itu makin tulus, mulus, kudus. Makin bersinar, makin bercahaya. Iman ni bagaikan, kita katakan besi. Kita biarkan dia berkarat. Dia jadi lemah. Berimang tapi jadi berimang lemah. Semua lemah. Nak semayang malas. Nak itu malas. Iman dia ada. Sebab itu Nabi kata apa? Jadidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Jadidu imanakum. Tajdid. Dengan apa? Banyakkan berzikir. Dan hadis Nabi kata, jadidu imanakum. Kila ya Rasulullah kaifa nujaddiduhu. Bagaimana kami nak memperbaharuinya? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Bukan kata ulama, iman itu diperbaharui, di-refreshkan dengan semua kebaikan. Setiap kali kita buat baik, iman kita jadi gagah, kuat. Sebab itu dalam Quran bila Allah menyebut, innallaha la yudhi'u imanakum, Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Iman di situ maknanya solat. Dalam hadis Nabi kata, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 cabang. Dan riwayat lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Iman di situ apa dia? Amal soleh. 70 cabang. Jadi, waktu Allah ilhamkan kita buat baik, Allah sedang nak beri iman pada kita. Allah sedang nak jadikan iman kita gagah. Sebab itu jangan perkecilkan ilham tu. Jangan perkecilkan. Bila ilham tu kita perkecilkan, maka ditutup. Kalau ditutup hari tu je tak apa, takut ditutup selama-lamanya. Peluang tu. Kita kalau tengok kedai, buat sale, nampak tak boleh ni, kena pergi sekarang juga. Lalu kalau suami kita kata, tak apalah, esok lusa ada lagi. Jangan, takut esok tutup. Kita kan cepat. Bagi ayat, esok kamu pergi tutup. Esok itu ini. Hari ni. Dah bergegas kita. Kalau dunia kita tahu, pun peluangnya terbatas, apa target akhirat? Kerana Allah buka peluang pada orang yang Allah sayang. Orang yang Allah sayang ni, bila Allah buka peluang, dia buat lebih kurang, maka sayang pun hilang. Kita tuan-tuan bila sayang seseorang, sayang, cinta. Bila kita nak sesuatu, dia pun buat lebih kurang, sayang, automatik kurang. Dia dah sayang ni, lalu kita suruh, dia buat tak dengar, sayang tu mula hilang. Tapi kalau dia bersegera, makin bertambah sayang. Bersegera. Kata buat air, tak sempat kata buat air, dia dah buat air. Sayang bertambah, sayang bertambah. Jadi sayang ini, tuan-tuan, dia bukan yang dilafaz, tapi ialah tindakan. Apa? Ialah tindakan. Dia bukan kita lafaz sayang-sayang macam tu. Bukan Allah sayang kita, tuan-tuan. Bukan dengan sebab kita pernah jadi keturunan baik. Bukan kita pun tak diajar cuma berbangga dengan orang dulu yang baik-baik antara keturunan kita. Kita mesti buat. Sebab itu syair berkata, lasna yauman wa in kunna zawil hasabi alal ahsabi nattakilu nabni kama banat awailuna
Nabni, kata penyair berkata, kami ni tidak pernah pun dalam satu hari, walaupun kami keturunan baik, alal hasabi nattakilu, berbangga dengan nasab keturunan kami. Maka kami ini nabni kama awailuna tabni, kami akan buat macam orang dulu buat. Naf'al mislama fa'alu, dan kami akan lakukan apa yang orang dulu lakukan. Tetapi kita bukan sekadar kita berbangga dengan sahabat Nabi, berbangga dengan orang daripada jalur agama kita, tapi kita nak buat macam mereka. Kita bukan nak bangga apa yang mereka buat, kita nak buat macam mereka. Kalaupun kita ni keturunan ulama, keturunan itu, kita bukan nak bangga keturunan kita ulama, Tuan Syed, sekian-sekian, tak. Kita nak buat macam mereka buat. Begitulah kemuliaan kita. Bukan kemuliaan kita duk cerita, saya Ustaz, kalau ikut arwah mak saya ni keturunan Wali Songo, kita nombor 20 Ustaz. Saya ni kalau ikut nenek moyang saya, kata Ustaz, keturunan ulama-ulama Patani. Saya, tuan-tuan, kita tak perlu bangga dengan benda yang orang-orang dulu dah ada, dapat. Kita nak buat macam mereka buat. Ibadat mereka, menuntut ilmu mereka, semua benda. Sebab itu kita lasna yauman wa in kunna zawil hasabi alal ahsabi nattakilu nabni kama awailuna tabni naf'al mislama fa'alu. Syairnya berbunyi begitu. Tak pernah satu hari, walau kami orang mulia, orang baik, untuk kami hanya berbangga dengan keturunan kami. Kami akan bina sebagaimana orang awal kami bina, dan kami akan buat sebagaimana mereka buat. Maka sebab itu tuan-tuan, yang jadi kemenangan Islam berulang, bukan kerana Islam duk bangga sejarah dia, kerana orang Islam buat macam orang dulu buat. Maka kita pun jadi mulia. Kemudian lihat kata Syekh Abdul Qadir, peluang hidup ini, gunakan peluang hidup ini selama masih terbuka. Baik, kita hidup sekarang, masih terbuka, okey, gunakan. Kerana sedikit masa lagi akan tertutup di mukamu, yakni kita akan mati. Tertutup di mukamu, diambil kain, ditutup wajah kita. Habis. Tuan-tuan, hebatnya Allah tunjuk tapi kita tak fikir. Macam mana Allah tunjuk mati ni peluang kita tertutup. Kita bukan sekadar tutup mata, tuan-tuan, untuk tidak nampak lagi dunia. Lalu orang ambil kain tutup pula muka kita. Mana ada orang biar mayat terbuka wajahnya, ditutup dengan surat khabar. Kalau kat jalan surat khabar, tutup juga. Kalau di rumah, tutup muka kita dengan kain. Kenapa? Nak beritahu peluang sudah tertutup. Jadi kita dah tengok ramai orang mati. Sebelum kita mati ni, Allah jadikan kita dah tengok ramai orang mati. Atau paling kurang kita dengar ramai orang mati. Atau kita kenali ramai orang yang dah mati. Allah beri pengalaman tu pada semua orang. Allah beri pengalaman tu pada saya. Saya dah tengok ramai orang mati. Saya dah dengar ramai orang mati. Saya dah kenal ramai orang mati. Kawan-kawan saya, keluarga-keluarga saya, orang-orang yang saya sayang, guru-guru saya, orang yang pernah duduk sembang dengan saya, orang yang saya ambil ilmu darinya, orang yang mendidik saya. Saya dah tengok, saya dah dengar, saya dah tahu. Tuan-tuan juga begitu. Tuan-tuan dah tengok, tuan-tuan dah dengar, tuan-tuan dah tahu. Maka kita mau tengok apa dia? Wajahnya ditutup. Kemudian ditutup dengan kain kafan pula. Kemudian ditutup dengan kerandanya pula. Kemudian ditutup dengan tanahnya pula. Benar-benar ditutup pada wajah kita. Maka apa lagi kita lihat? Peluang yang tertutup. Oleh sebab itu, sebelum Allah Ta'ala tutup muka kita ni, tutup pandangan kita, Allah Ta'ala tutup peluang kita, gunakan sekarang. Hidup sebelum mati, ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 peluang sebelum datang 5 kerugian. Hayataka qabla mautika. Antaranya hidup sebelum mati. Saya hidup sekarang, tuan-tuan pun hidup. Berapa jam kita akan hidup, itu bukan isunya. Sekarang kita hidup, maka letak diri kita dalam ketaatan. Maka saya dah letak diri saya dalam ketaatan. Tuan-tuan juga berusaha letak diri dalam ketaatan. Kita semua buat. Maka itu cara hidup kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, guna masa sekarang untuk perbanyakkan kebajikan selama kamu berkuasa melakukan. Baik, sekarang kita pula ada masa dan ada kekuatan. Tuan-tuan sihat.
Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Sihataka qabla maradika. Sihat sebelum sakit. Maka yang sihat kita boleh buat banyak mana. Jangan kita sihat, waktu buat amalan tunjuk macam sakit. Rugilah kita. Sebab nanti bila kita sakit, kita tak mampu buat amalan macam sihat. Tuan-tuan kena ingat, waktu kita sihat, jangan buat amalan macam orang sakit. Sebab nanti bila kita sakit, kita tak mampu buat amalan macam orang sihat. Kita sihat, tapi masjid tak pergi buat macam orang sakit. Harap Ustaz. Penat. Betul lah. Nanti kalau kita benar-benar sakit, memang kita tak mampu buat macam orang sihat. Kita setakat ni kuat gagah. Ustaz, malah nak bangun qiyamul lail. Ngantuklah Ustaz, payahlah. Nanti waktu kita langsung tak boleh bangun, kita tahu. Kita tak boleh buat macam orang sihat. Tuan-tuan, yang sekarang saya boleh buat. Kerana saya sihat. Alhamdulillah. Walaupun kata ada penyakit dan sebagainya, antibody saya masih kuat melawannya. Maka sepatutnya saya buat benda yang orang sihat buat sekarang. Apa yang orang sihat boleh buat sekarang? Saya boleh baca buku banyak-banyak. Saya boleh mengaji banyak-banyak. Saya boleh cakap banyak-banyak. Saya boleh zikir banyak-banyak. Saya boleh buat semua benda ibadat banyak-banyak. Nanti kalau saya sakit, saya tahu saya tak boleh buat. Lepas tu saya ingat pengalaman saya bila masuk ward. Kan saya tahu tuan-tuan pernah masuk ward. Ada benda yang saya menyesal bila kita masuk ward. Ya Allah, yang dulu sihat saya tak boleh buat. Walaupun bila saya masuk ward, saya buat juga satu kitab. Buat satu kitab untuk temang saya baca. Tapi dia tak macam kita sihat. Walau kita mampu bacanya, kita paksa menanggung sakit kita. Ya habbaza, waktu itu saya berkata, kalau saya sihat, saya akan baca banyak. Saya akan buat banyak. Tahu waktu kita sakit, kita nak sujud pun tak boleh. Oh, tak boleh sujud. Bila kita sujud, darah keluar. Lalu kita berkata, aduhai kalau saya sihat, saya akan sujud lama-lama. Demikian kita akan berbisik dengan diri kita. Bila peluang itu tidak ada. Tapi malam bila kita ada peluang, kita buat macam kita sakit. Kerana itu datang penyakit. Sebab itu tuan-tuan, tengah kita sihat ni tuan-tuan, buat segala benda orang sihat boleh buat. Jangan tunjuk macam kita orang berpenyakit. Tunjuk cergas kita, gagah kita. Waktu ni kita sihat boleh tolong orang, tolong orang. Waktu ni tuan-tuan, Masya Allah, ekonomi kita pun bagus, maka tolong orang. Sebab kalau ekonomi kita tak bagus, kita tak boleh tolong orang waktu itu. Kita boleh tolong adik-beradik kita. Kita boleh tolong kawan-kawan kita, tolong. Buat satu perancangan yang betul, kita boleh tolong dia, bukan kita nak tolong hari ni. Kita kalau nak tolong sampai kita mati. Bukan sampai dia mati, sampai kita mati. Kalau dia mati, tak hentikan kebaikan kita. Kita mati, ya terhenti. Ya Syekh sebut ni. Sihat ni, gagah ni buat. Jangan buat macam orang sakit. Kerana saya dah sebut tadi, sakit kita tak boleh buat macam orang sihat. Tuan-tuan sakit nak duduk kuliah pun tak boleh. Tak boleh duduk sakit, sikit punggung lah. Itu tak boleh dengar. Nak dengar pun payah. Kemudian kata Syekh lagi. Gunakan peluang sekarang untuk taubat pada Allah Ta'ala. Masuk dalam gerbangnya selagi pintu gerbangnya terbuka buat kamu. Kita tahu pintu taubat dibuka dan tutup. Nabi SAW menyebut dua keadaan di mana pintu taubat akan tertutup. Yang pertama, bila nyawa dihalkum, ditenggorokan. Yang kedua, bila mana matahari naik sebelah barat. Inna Allaha yaqbalu taubata ma lam yugharrik. Allah akan menerima taubat selagi mana nyawa tak berada di halkum. Dan selagi mana matahari lam tatla'i syams min maghribiha, matahari tak naik sebelah barat. Kerana di barat itu ada pintu taubat. Bila matahari naik ikut sana, ditutup pintu taubat. Setengah riwayat menyebut pintu taubat itu sejauh 70 tahun perjalanan. Luas. Tuan-tuan, luas pintu. Takkan tak boleh cilak untuk duduk di pintu gerbang dia. Sebelum ia tertutup. Tertutup bagaimana? Dengan sebab nyawa dihalkum atau dengan sebab matahari naik sebelah barat. Maka banyakkan taubat. Tuan-tuan, bukan susah taubat, mukaddimah taubat, sebut astaghfirullah. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan riwayat, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun pada Allah dan aku bertaubat padanya. Lalu kita sebut astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan nak panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjangkan, terpulang pada kita. Tapi kalau
Kita nak mulakan dengan pendek supaya terbiasa. Akhirnya panjang itu sudah ala bisa tegal biasa. Kalau kita mula panjang jadi macam lambatnya. Nak habis satu perkataan. Apa pun kita mula dengan mudah. Aisaruha. Paling mudah sekali. Lama-lama yang sukar pun jadi mudah. Jangan mula dengan susah. Nanti jadi terbeban lalu bosan pun datang cepat. Tuan-tuan kena ingat jiwa kita ni tuan-tuan cepat bosan. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan kita buat baik itu. Waktu ada, tempoh ada. Sebab dah tahu jiwa tu bosan. Sembahyang Allah beritahu terus 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Allah Ta'ala dah sebut tu waktu mana. Kerana tahu jiwa kita ni cepat bosan. Andai kata solat diwajibkan tanpa rakaat, bosan tu. Berapa rakaat tuan-tuan nak buat tu? Kalau Allah kata baik, solat ni buat semua 17 rakaat sekaligus. Tuan tahu bosan macam mana nak buat habis 17 rakaat. Tapi Allah kata, subuh 2 rakaat. Masya Allah, sepanjang-panjang masa tu, 2 rakaat je kita buat. Daripada keluar fajar pukul 5.30 atau pukul 5.40. Sampai dekat pukul 7, 2 rakaat buat. Takkan tak sempat 2 rakaat. Dan 2 rakaat tadi, bukan suruh baca Baqarah. Baca Al-Fatihah. 7 ayat. Tak nak baca surah pun tak apa. Kalau baca surah lagi cantik, lagi baik. Kalau berjemaah lagi comel, lagi sempurna. Lama mana jemaah? 7 minit solat jemaah. 10 minit. Kalau imam hari tu agak-agak semangat, 15 minit. Hari apa? Hari Jumaat. Itu je. Ya, 15 minit daripada berjam-jam masa. Masya Allah. Termenung lagi lama lagi daripada sembahyang. Termenung. Termenung dalam kuliah pula tu. Lebih lama daripada dia solat tu. Masya Allah. Allah tahu. Tuan-tuan dan hak agama ni macam tu lemah kita. Jadi kita pun kena tahu, kena kenal diri kita buat yang mudah ni. Bila buat yang mudah, nanti biasa kita buat yang sukar. Kemudian kata Syekh lagi, sekarang kita ada peluang doa, guna peluang untuk doa. Tuan-tuan, nanti kita tak mampu doa, orang lain doa ke kita, tuan-tuan. Itu pun kalau orang tu ingat nak doa. Solat jenazah ni, tuan-tuan, lebih dianggap sebagai doa pada si mati. Kerana hissah terbesar, benda terbesar ialah doa. Dan bila mana kita dikebumikan, disunatkan doa kepada orang yang mati. Tapi barangkali wallahu a'lam bissawab, barangkali kita cuma didoakan 2 kali je bila kita mati. Pertama waktu solat jenazah, yang kedua waktu orang iring nak kubur kita dikubur. Masa tu kita mungkin dengar doa. Lepas tu wallahu a'lam. Tinggal anak-anak yang dekat dengan kita lah kalau ingat doa. Kalau tidak, tuan-tuan, tak ada orang doa kita. Tuan-tuan jangan tengok realiti. Tuan-tuan ada orang yang tuan-tuan kenal, tuan-tuan doa untuk dia. Abang-abang tuan-tuan yang mati dah. Ataupun orang-orang yang tuan-tuan pernah kenal, ngetes sekali, dah mati. Tuan-tuan doa ke dia. Ustaz sebut baru saya ingat Ustaz nak doa ni. Itu juga kita nanti. Nanti tuan-tuan bila kita masuk kubur, siapa agak-agak doakan untuk kita? Agak-agak lah. Anak-anak lah Ustaz. Baik, sekarang ni awak kan anak-anak. Awak berapa kali doa untuk mak ayah? Kadang-kadang Ustaz bila ingat semayang. Demikian juga orang lain. Tuan-tuan, Allah dah beri contoh. Nak tahu orang ingat tak kita kepada kita, kita ingat tak pada orang lain. Kalau kita sendiri kubur mak ayah pun payah nak pergi, macam mana kita nak harap orang lain pergi kubur kita? Maka kita tak boleh harap. Sebab tu peluang untuk kita untuk berdoa sekarang doa. Doa banyak-banyak. Doa ini bukan permintaan sahaja. Doa ialah ibadat. Kerana itu kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Tuan-tuan jangan anggap doa itu permintaan, nescaya kelak tuan-tuan akan putus asa. Ataupun tuan-tuan akan malas sebab apa yang tuan-tuan nak dah ada. Ustaz nak minta apa? Ustaz nak minta jodoh dah ada. Takkan nak minta lagi Ustaz? Marah orang rumah. Kali tu, ya Allah, temukan jodoh. Sekali. Sekarang, tak boleh dah Ustaz. Doa orang mau tengok. Abang minta apa? Abang minta jodoh ke minta penumbuk? Ini. Tak berani kita. Kita orang tak ada doa Ustaz. Dah ada jodoh. Waktu tak ada jodoh, kita doa lah doa. Kadang-kadang masuk dalam grup, boleh tak doa biar saya dapat jodoh? Masuk dalam grup. Tapi bila dah dapat, berhenti doa. Yang anak-anak, doa. Tapi bila dah dapat anak, berhenti doa. Tuan-tuan, doa bukan sekadar permintaan. Kalau hari ni tak ada benda saya nak minta, kerana saya rasa saya dah ada dan cukup. Tetapi kena ingat, bahawa doa itu ialah ibadat. Saya tidak boleh cukup dengan ibadat. Sebab ibadat tak pernah cukup.
andai kata tuan-tuan kita daripada mula hidup sujud pada Allah sampai tua reta kita taat pada Allah, kita masih melihat amalan kita depan Allah tu sikit je. Tak banyak. Sebab Tuhan nak beri banyak ni, syurga. Tuan-tuan kalau tuan-tuan kumpul duit banyak-banyak, dah banyak sekarang, tuan-tuan pergi kedai kereta, kata nak beli Lamborghini. Kita dah kumpul banyak ni. Adalah lebih kurang 400,000 tengok. Tengok Lamborghini harga 4 juta. Allah sikitnya duit kita. Kita kerja sampai pencen tu. Itu baru nak beli Lamborghini. Bukan nak beli syurga. Kalau saya hari ni, saya dah kerja lama sampai pencen. Saya dah pencen berapa kali dah pencen. Kumpul duit saya ni, tiba-tiba saya nak pergi tengok sebuah rumah lah. Saya kasih kecilnya duit saya. Rumah tu lagi mahal. Ini kita kumpul, katakan saya dah kumpul 1 juta lah katakan. Tengok rumah harga 3.5 juta. Allah. Ini 1 juta dapat pagar. Dapat pagar. Setiap kali, kalaulah tuan-tuan harga dunia macam tu pun kita tak layak, bagaimana harga akhirat? Sebab itu doa pada Allah. Saya dah sebut bahawa ramai orang tersimpan pahala doanya di hari akhirat kelak. Maka dia berkata, aduhai menyesalnya aku dulu tak doa. Kalau aku tahu doa ialah simpanan pahala, nasi doa je kerja aku. Kita tuan-tuan banyakkan doa lepas sembahyang, kita doa. Kita terutamanya bila solat seorang diri lah. Jangan duk sibuk nak angkat, nak buang kain telekung. Duduklah kejap, doa sikit. Ni zaman kita solat kat rumah ni. Kita tengoklah macam mana perangai kita bila solat kat rumah. Laju semacam. Nak gimana tak gimana-mana duduk rumah. Kalau dulu kat masjid seorang mungkin sebab nak balik rumah. Sekarang kat rumah pun solat laju, kenapa? Tak tahu nak balik mana. Mungkin nak balik bilik kot. Kat rumah dah ni dia masih lagi kelang kabut solat. Masih tak sempat duduk doa. Doa lah. Doa apa Ustaz? Doa. Kan itu saya katakan doa ni kalau tuan-tuan anggap permintaan, wa iman, tuan-tuan akan minta kan dah ada atau lemah. Ustaz minta tak dapat lagi Ustaz ni. Tu lemah ni. Kita dah doa biar Allah angkat COVID tak angkat COVID, naik lagi ada. Kalau kita nampak doa itu cuma permintaan lalu kita tak diberi, sekarang kita putus asa, maka tertutup pintu ibadat kita. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, bila kita dah sebut dalam hadis Nabi SAW, kita kalau doa, salah satu 3 kita akan dapat. Wa imma, Allah beri apa yang kita nak, atau Allah tolak keburukan yang sama dengan apa yang kita nak. Sekalipun tuan-tuan kita doa, COVID tu meningkat. Namun masih terkawal rezeki dan sebagainya. Dia tak teruk macam kita dengar negara-negara kafir kena. Alhamdulillah. Masih lagi dalam keadaan terjaga. Allah masih beri kekuatan kepada grup frontliner kita. Allah masih beri kekuatan kepada orang-orang yang tertentu yang menjaga kita. Untuk terus berusaha. Maka itu berkat doa. Bahkan bila kita kena pun Masya Allah, kita masih mampu untuk solat. Dan cepat sembuhnya. Maka ini berkat doa. Artinya, tuan-tuan, keberkatan doa itu Allah tolak musibah yang mungkin lebih besar. Dan doa ini juga mungkin disimpan sebagai pahala. Yang ini untung sekali. Tuan-tuan, kalau kita kat dunia ni, benda paling seronok. Bila kita ada simpanan banyak. Tuan-tuan, seronok tak ada simpanan banyak? Kalau seorang kata, ya orang-orang pencen tu, tuan-tuan tengok senyum. Kenapa senyum orang pencen? Sebab simpanan dia banyak. Yalah, dia dah kerja 30 tahun. Katakan dia kerja cikgu lah. Atau dia kerja apa-apalah, simpang EPF, kredit SP dia. Ada berapa banyak? Ada 5-600 ribu. Dia punya senyum jalan lain. Kenapa dia senyum? Duit poket tak ada. Dia pun tak berani buat banyak, nanti orang minta. Tapi duit bank banyak. Oh, duit bank. Senyum je, tengok buku akaun senyum. Tuan-tuan, kalau kita tengok simpanan dunia pun kita senyum, walau itu bukan milik kita, mungkin jadi pusaka anak-anak kita. Bagaimana simpanan akhirat? Allah. Nanti bangkit akhirat kita senyum, simpanan kita ke akhirat banyak. Sedekah kita, doa kita, sembahyang kita. Masya Allah, kita senyum. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Hari itu wajah-wajah orang beriman ceria, gembira. Apa tidaknya simpanannya banyak, ceria. Macam saya katalah, saya atau tuan-tuan, kalau kita duit simpanan banyak, kita senyum belaka. Tak ada dalam tangan tak apa. Tak ada dalam poket tak apa, kita senyum. Dan memang kita pergi masjid tak buat duit pun. Senang tak ada rumah. Pergi masjid buat duit, tak bawa. Tak wallet pun tak bawa. Kalau boleh tanya, lesen, cik pergi masjid dah cik.
Polis tu macam terima alasan dia juga. Masjid mana orang buat duit. Tapi kita tenang kenapa tuan-tuan? Simpanan kita ada. Banyak simpanan. Tu tuan-tuan tengok milioner, bilioner. Dia berjalan tak nampak dia ada duit. Tapi kenapa dia macam nampak hebat? Sebab dia banyak simpan duit. Aset banyak. Jalan biasa macam kita juga dia berjalan. Kalau jadi kangkang, kangkang juga. Kalau jadi gauk, gauk juga ngeret kaki macam kita. Kalau jadi kecimani juga. Tapi wajah dia lebih senyum pada kita. Sebab apa? Duit dia banyak dalam bank tu. Kalau begitu gembira ahli dunia, bagaimana gembira ahli akhirat? Sebab itu doa ni peluang doa. Kata Syekh lagi, kita kenal orang soleh. Ini peluang untuk kita damping orang soleh. Rugi tuan-tuan waktu kita hidup kita tak damping orang soleh. Sebab kat sana, akhirat sana, dikira dengan apa yang kita buat sini. Jadi kalau saya hari ni kenal ramai orang soleh, saya damping. Untungnya saya akhirat kelak. Ini semua pemberi syafaat. Tapi kalau kat dunia ni semua orang soleh kita nak lawan, semua orang soleh kita nak gaduh. Ni jenis orang tak pandai fiqh gaduh. Fake gaduh. Tak tahu gaduh tengok orang lah. Jangan mentang-mentang nak gaduh semua. Tengok orang juga. Takkan tuan-tuan nak gaduh rumah ayah. Takkan tuan-tuan nak gaduh dengan orang baik-baik. Orang yang cinta Allah dan Rasul. Takkan tuan-tuan nak gaduh. Dengan orang yang mulut ni sentiasa berzikrullah. Sentiasa baca Quran. Orang-orang yang sentiasa nasihat orang. Tuan-tuan nak gaduh dengan dia. Ustaz tak kira lah. Dia nasihat je pandai. Buat pun tak. Dia paling kuat dia nasihat. Masalah buat tak buat. Kita pun lagi tak buat apa. Nasihat pun tak. Buat pun tak. Ada orang Allah beri kelebihan, dia beri nasihat. Masalah dia buat tak buat, itu hal dia. Tapi dia dah nasihat yang baik-baik. Dia tak pernah sebut benda buruk-buruk, benda baik-baik. Maka kerana itu kita kena ada orang soleh. Kerana orang tak soleh, dia tak akan nasihat benda baik. Orang tak soleh, dia akan nasihat benda buruk. Masalah kita kata, Ustaz, dia ni mungkin pandai cakap, tapi dia buat lain. Tak, dia nasihat baik tak? Baik, maka dia orang soleh. Sebab itu alim Allah angkat. Kenapa? Kerana ilmunya. Di situ kesalehan bermula. Kesalehan bermula dengan ilmu. Kerana itu tuan-tuan, taubat orang alim lebih hebat daripada taubat orang jahil. Taubat orang alim lebih hebat daripada taubat orang jahil. Kerana itu tuan-tuan, orang alim ini, walau dia tak beramal, lebih ditakuti oleh syaitan berbanding orang abid, walau dia beramal tapi jahil. Ini yang disebut faqihun wahid. Asyaddi ala syaitan min alfi abid. Seorang yang faqih agama lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang memang kerjanya ibadat. Kerana ilmu tadi menyebabkan syaitan takut pada dia. Sebab yang haram dia akan sebut. Dia tahu semua perbuatan itu. Kerana itu tuan-tuan hidup kat dunia, dah tahu, dah kenal orang soleh, buat apalah nak gaduh orang soleh. Kerana orang soleh ni dia ada kenal orang soleh yang lain. Jadi kita automatik gaduh juga dengan dia. Dia ada rangkaian dia. Tapi kalau kita baik dengan orang soleh, dia ada rangkaian dia. Lalu kita akan baik dengan semua orang soleh. Oleh sebab itu peluang ni tuan-tuan jangan sia-siakan. Kenal orang soleh, damping dia. Kenal orang baik, damping dia. Bukan kita berbalah dengan dia. Gaduh dengan dia. Kata Syekh lagi, wahai kaum. Dulu mana-mana agama kita yang roboh, bina balik. Dulu semayang tak cukup, bina balik. Dulu semayang tak sempurna, sempurnakan balik. Dulu puasa tak cukup, cukupkan balik. Dulu puasa tak sempurna, sempurnakan balik. Dulu hajinya macam tak betul je, maka sempurnakan balik. Dulu umrah ni Ustaz, nunjuk-nunjuk, sekarang umrah balik. Kita ada peluang baiki agama, baiki. Dulu mengaji tak betul, baiki balik biar mengaji betul. Dulu mengaji tak banyak, sekarang baiki balik biar mengaji banyak. Dulu Ustaz belajar pun tidak, baiki balik belajar. Ustaz dulu belajar tak banyak Ustaz. Belajar ni dengar-dengar. Baiki balik, dengar dan catat. Demikian tuan-tuan, kita baiki benda-benda agama kita yang rosak supaya ia jadi baik. Sebab tongkat dan tiang hidup kita ni agama. Kalau tongkat dan tiang ni roboh agama kita. Roboh hidup kita. Oleh sebab itu semua ibadat-ibadat ni adalah tiang-tiang kehidupan kita. Baiki dia. Yang saya kata tak reti mengaji, baiki mengaji tu. Yang belajar malas, baiki sifat malas tadi. Belajar. Kalau tak boleh belajar secara konsisten, ambillah ilmu-ilmu yang boleh motivasi diri kita. Ambil sekejap lah subuh 20 minit, ambillah sekejap maghrib 30 minit. Saya confident dan yakin, tuan-tuan, kalau hidup kita ni, 2 kuliah je kita dengar sehari insya-Allah. Kita dengar kuliah subuh sebelum kita mulakan kehidupan. Kita dengar kuliah maghrib sebelum kita tutup kehidupan dengan tidur kita. 2 ni dia macam kurungan. Dia mengurung seluruh urusan kita dengan baik.
Mulakan hidup kuliah subuh. Dan tutup dia dengan kuliah maghrib ke kuliah isyak ke. Ikut kelapangan kita. Tak boleh ambil banyak, tak apa, ambil sikit. 20 minit, 15 minit, ambil sikit. Sebab saya tak boleh dengar lama, Ustaz. Tak apa, ambil sikit. Mudah-mudahan Allah lapangkan. Sebab saya perhatikan, tak ada orang nak buat baik, melainkan Allah akan lapangkan waktunya untuk dia buat baik. Memang mula-mula kata nak dengar 5 minit je, lepas tu dia ada masa 5 jam untuk dengar kebaikan. Allah lapang sungguh-sungguh. Urusan dia jadi selesai. Itu yang kita baca hadis. Siapa yang tujuan dia matlamannya akhirat, Allah susun urusan dunianya. Allah susun. Jadi boleh buat. Dia tak jadi sibuk, tak tentu hala. Kemudian kata Syekh, kalau ada hak orang kita ambil, tuan-tuan pulangkanlah. Hak tu tak kira lah harta benda ke hutang, termasuk maruah orang kita pernah cemari, pulangkan balik. Ini waktu dan peluang yang kita masih ada. Rugilah kalau kita tak buat benda tu. Kalau ada kita pernah hutang orang tak bayar, bayar cepat. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak, tuan-tuan tak mampu bayar, mintalah halal, mintalah diskaun. Tapi bayar. Kalau ada orang-orang yang kita pernah fitnah dia, tuan-tuan pergilah minta maaf. Jangan nanti kita nak cari akhirat susah. Dan bermula hari ini jaga mulut kita. Jangan cepat memfitnah orang. Tuan-tuan jaga tangan kita, jangan cepat viral benda yang kita tak pasti. Dan benda yang tidak menguntungkan. Bukan jangan bicara pun benda-benda yang sia-sia. Tak payahlah tuan-tuan nak bicara ni nilai duduk kat Selangor ke Selangor duduk kat nilai, tak payahlah. Buang masa. Biarlah orang-orang yang tak tahu tu bicara. Kita ada benda lain kita nak bicara. Biar kita bicara tentang mati. Apa persiapan kita. Biar kita bicara tentang sempadan dunia kita akan berakhir di mana. Sebelum kita masuk sempadan akhirat yang tidak bertepi. Yang tidak ada guna waktu itu. Segala yang kita ada menaikkan amal soleh. Bicara benda yang baik-baik. Tuan-tuan hentikan kawan-kawan dengan orang-orang yang tidak menguntungkan akhirat kita. Lalu kita nasihat Facebook kita, IG kita, pilihlah orang baik-baik. Bukan kita nak marah orang jahat, kita tak nak marah orang jahat. Tapi kita tahu lemah kita kat mana, pilih orang baik. Waktu tuan-tuan buka taman syurga. Saya buka Facebook saya buka taman syurga. Semua nasihat baik. Saya buka IG saya buka taman syurga. Alhamdulillah selamat daripada banyak benda syubhat. Saya tidak akan terlibat. Itu sekadar usaha kita mampu buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.